Lepas zaman belajar dan sebelum pendudukan Jepun. Sekembali daripada belajar dari India, Dr. Burhanuddin menjadi guru bahasa Arab di Madrasah Al-Juni, Singapura. Dengan dorongan minat yang kuat dan pergaulan dengan para wartawan, Dr. Burhanuddin menceburkan diri dalam dunia penulisan dan penerbitan. Beliau menggunakan wang simpanan sendiri bagi menerbitkan majalah Taman Bahagia pada tahun 1937. Majalah itu memuatkan rencana tentang masyarakat dan dunia Islam di Nusantara dan dunia. Masalah orang Palestin yang dicabut haknya oleh British dan orang Yahudi juga dimuatkan dalam majalah itu. Bagaimanapun, 1 jam selepas majalah itu diterbitkan, pihak British telah menangkap Dr. Burhanuddin. Beliau dituduh menyebarkan dakwah terhadap nasib orang Palestin dan tindakan British ke atas mereka. Beliau telah ditahan dan diminta ikat jamin sebanyak $1,000. Ayahnya Haji Muhammad Noor yang menerima telegram dari Singapura hanya dapat menulis, meminta anaknya bersabar dan menyerahkan nasib pada Allah SWT, kerana untuk beliau mencari wang sebanyak itu tentulah tidak mungkin dengan keadaannya sebagai petani. Semasa beliau ditahan, kebetulan pada masa itu seorang pemimpin pembebasan Palestin datang ke Singapura. Pemimpin Palestin itu terperanjat kerana masyarakat Arab di Singapura membiarkan dan tidak membela pengorbanan seorang pemuda Melayu yang menentang penindasan Yahudi dan British. Pemimpin Palestin itu mendesak supaya pembelaan dibuat ke atas pemuda Melayu itu. Pembelaan ke atas pemuda Melayu itu patut dilihat sebagai satu sumbangan bagi menegakkan perjuangan mereka membela Palestin. Atas desakan itu, Dr. Burhanuddin telah dijamin sebanyak $100,000 oleh seorang pada keluarga Al-Sarraf. Dr. Burhanuddin hanya berada di lokap selama 1 malam sahaja. Dr. Burhanuddin telah dibicarakan dan didapati bersalah oleh Mahkamah Singapura dan telah dipenjarakan selama 6 bulan. Inilah pengalaman pahit pertama beliau sebagai seorang penggerak politik menentang penjajah British. Setelah dibebaskan dari penjara, beliau meneruskan menjadi guru di Madrasah Al-Juni. Di samping itu, beliau juga membuka klinik homopati bersama Dr. Rajah. Beliau juga menyumbangkan tenaganya sebagai setiausaha Persatuan Jamaatul Islamiyah Singapura. Serta ini merupakan sebuah persatuan yang mengadakan kelas-kelas dakwah dan pendidikan Islam di samping membantu kebajikan orang Islam. Ada juga pihak yang mengatakan Dr. Burhanuddin telah menjadi setiausaha Persatuan Pemandu Islam di Singapura dan menjadi guru agama bagi pemandu-pemandu teksi dengan cara percuma di kelas yang dibuka di Seligi Road. Beliau juga menjadi penyunting majalah Kehidupan Dunia Akhirat. Tidak panjang usia penerbitannya, beliau juga sering dijemput memberi ceramah agama di masjid-masjid di seluruh Singapura. Beliau juga sering dijemput membaca Al-Quran di radio Singapura. Beliau menganggotai Kesatuan Melayu Muda KMM sebagai ahli pada tahun 1939 di Singapura. Keanggotaan Dr. Burhanuddin tidaklah begitu menonjol kerana beliau tidak dilantik memegang sebarang jawatan, tetapi sebagai ahli biasa sahaja. Bagaimanapun, perkenalan beliau dengan Ibrahim Haji Yaakob IBHY yang menjadi ketua pengarang Warta Melaya dan membolehkan Dr. Burhanuddin muncul sebagai pemimpin KMM yang kedua semasa pendudukan Jepun. Bagaimanapun, Dr. Burhanuddin tidaklah menjadi inaseka dan diajak berbincang dalam perancangan IBHY bagi memudahkan kemasukan Jepun ke tanah Melayu pada akhir tahun 1941. Dalam operasi British menekan kegiatan KMM yang didapati membantu Jepun melalui propaganda dan maklumat, seramai 130 orang pengikut dan pemimpin kanan KMM termasuk IBHY, Ishak Haji Muhammad, Ondan Haji Sirat, Hassan Manan dan Ahmad Mustamam telah ditangkap. Bagaimanapun, Dr. Burhanuddin tidak ditangkap. Dr. Burhanuddin berkahwin dengan Aminah binti Muhammad Said. Bapa Aminah bekerja sebagai pemandu kereta Gubernur Singapura. Perkahwinan itu berlangsung dengan meriah sekali di depan rumah sewanya di Jalan Sultan Singapura pada tahun 1940. Ada pula yang mengatakan bahawa
Perkahwinan itu dilakukan di barek kediaman Muhammad Said, iaitu di Residency UMNO Singapura. Mohon semua yang melihat video ini untuk share dan subscribe video ini. Tolong share dengan kawan-kawan dan keluarga. Terima kasih.